Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azman selaku pengurusi pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul di Dewan Aipaksi pada pagi ini. InsyaAllah untuk pengisian pada pagi ini saya akan sambung seperti biasalah, iaitu kitab syarah pada kitab Tauhid. Sambungan perbincangan pada pagi ini masih lagi bab yang ke-13, iaitu termasuk dalam kategori syirik isti'adzah kepada selain Allah, yakni meminta berlindung daripada sesuatu yang bahaya atau sesuatu yang tidak disukai kepada selain Allah. Ini termasuk dalam syirik. Di bawah tajuk inilah. Cuma pada pagi ini kita bincang bahagian akhir itu, penjelasan itu. Setelah kita bincang dalil-dalil sama ada daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka pada pagi ininya macam kesimpulan kalau kitab saya ni muka surat 150, sebab dia kalau kitab dulu tu dia ada sedikit perbezaan muka surat itu. Baik, yang pertama, di dalam hadis Khawlah binti Hakim disebutkan doa, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Sedangkan penulis kitab Tauhid menyebutkan dengan judul Al-Isti'adzah kepada selain Allah, dan itu termasuk syirik. Jadi di sini disebutkan berlindung kepada kalimah-kalimah dan tidak berlindung kepada Allah. Kenapa begitu? Dan kita telah bincang perkara itu. Jadi hadis Khawlah ni muka surat 149 itu, selepas daripada ayat 6 suratul Jin tu sebagai dalil daripada Quran, dikemukakan dalil dalam bentuk hadis yang diriwayatkan daripada Khawlah binti Hakim, yang mana dalam bab ini dikemukakan satu riwayat ataupun satu hadis daripada Nabi sebagai dalil kepada tajuk ini, yang mana dalam hadis Khawlah ni disebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Nabi kata kalau bacanya itu lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilih. Zalik itu, sesiapa yang baca doa ini, dia tidak akan mana sedikit pun dia tidak akan mudarat sehingga dia berpindah daripada tempat dia itu. Padahal kalau baca yang ni pun boleh berlaku kemalangan. Apa maksud sebenarnya? Ini ikhtiyat secara syar'i. Doa ni, saya nak sebut sekali sebelum kita pergi, doa ni sebenarnya dia tidak lebih daripada satu permohonan. Kalau Allah terima ataupun tak terima, itu bukan kerja kita lah. Kita hanya mohon saja. Itu satu. Yang kedua, bila sebut doa, ini merupakan satu bentuk latihan untuk kita ajar diri kita, hati kita, setiap nak buat sesuatu kena bergantung kepada Allah. Kemudian atas takdir Allah lah jadi macam mana. Tapi mana kita sebagai hamba ni nak buat ni kena sebut nama Allah, nak buat ini kena sebut nama Allah. Sebab zikir dan doa ni semua berkait dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada nama Allah. Jadi kalimatillahi tammat sini, seperti yang kita bincang sebelum ini, ia bermaksud kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dia. Itu salah satu maksud Asma'ullahul Husna itulah. Aku berlindung kepada Tuhan, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Itu Allah juga hakikatnya. Ada setengah ulama kata kalimatillahi tammah, kalimah itu maksudnya Al-Quran itu sendiri. Mana kita baca Quran, minta supaya Allah selamatkan kita. Mana bertawassul dengan amal soleh. Itu boleh. Baik. Cuba tengok di sinilah. Kalimah-kalimah Allah ialah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Kerana itu para ulama berdalil dengan hadis ini boleh yang menunjukkan firman Allah termasuk dari sifatnya. Ayat Quran itu termasuk dalam sifat Allah juga. Kalau ngaji itu dia panggil sifat kalam tu lah. Bukan makhluk. Ayat Quran ini bukan makhluk. Sebab
berlindung dengan makhluk dalam masalah seperti ini tidak boleh. Jika kalimah Allah itu makhluk, tentu Nabi tak akan buat begitu. Jadi kalimatillahi tammah ni sebenarnya hakikatnya yang berkait dengan Allah juga, bukan makhluk. Tu. Sebab itulah kita naik kenderaan kan, kita baca doa subhanallazi misalnya, ataupun ada doa-doa lain dalam hadis Nabi. Kukuk mana pun kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat Islam ni, dalam konteks kita nak ikut sunnah Nabi, dia tak boleh lari. Mesti kita kena baca sesuatu. Sama ada bismillahirrahmanirrahim ke, ataupun doa-doa khusus kalau kita ingat. Sebab tu kalau tak ingat agak bismillah. Bismillah. Seperti di Mekah misalnya. Orang tua ni tak ingat doa. Nak buat satu baca bismillah. Lepas tu doa Rabbana atina. Daripada pergi sampai klik rumah. Tak ingat. Gatul tekuk doa betul ada apa. Nak baca masa mana? Lepas tu kita nak biarkan dia berlepas berlalu begitu saja tanpa ada bacaan. Tak. Allah Maha tahu kemampuan manusia ni. Popok kita betul ingat doa. Gatul tekuk juga. Sakit tekuk-tekuk. Tak ada nak baca pun pengalaman amal lagi dah. Tak. Sebab tu dalam Islam ni ada orang boleh buat, hak ni dia buatlah. Tapi setiap orang mesti ada yang dia boleh buat. Sebab agama ni bersifat taqah basyariah. Hak manusia boleh buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah. Mana tak ada seorang yang bila dia mengucap kalimah syahadat, dia akan ketinggalan dalam agama. Sehingga tak boleh apa pun. Tidak begitu sifat agama ni. Jadi kalau kita belajar ni, kita nak tengoklah. Kita boleh buat atau tidak. Jadi Allah Maha tahu setakat mana kita boleh buat. Dan kalau kita tidak boleh buat, itulah Allah akan persoalkan. Sepatutnya kamu boleh buat 70%. Contoh. Tiba-tiba kamu buat 50% saja. Jadi 20% lagi itu disekirakan sebagai kelalaian dan kelemahan kita. Allah akan tanya tu. Jadi kita tak boleh nak sahah tu sebab kita tidak tahu hakikat sebenarnya kalau kita ni kita mampu buat kebaikan sebanyak mana. Kita tidak tahu. Sebab tu dalam agama ni dia kaitkan pula dengan ikhlas. Jadi bila dikaitkan amalan dengan ikhlas, maka manusia ni tidak akan ada sifat munafik, tidak akan berpura-pura hidup. Tu kepentingan tu. Sebab tu Islam ni dia saling berkait. Boleh tipu tok tua. Boleh tipu bini tak cakap nak awak padahal boleh pun. Tapi Allah dia tak boleh tipu. Itu. Tu semua tu hadirat kita akan tercapai dengan cara kita memahami kehendak Allah dengan betul dan melalui latihan mengikut sunnah. Saya ada baca beberapa buah buku kan. Dia kata kita nak dapat kebaikan, misalnya istiqamah. Hak ni dia dapat melalui pendidikan secara praktikal. Kamu amallah sunnah. Tiba-tiba kamu akan terasa ringan melakukan ibadat. Maknanya sampai tahap tu. Tak akan terjejah dah. Mana kita kata tahap melakukan ibadat. Tu siapa peringkat istiqamah tu. Dia rasa manis. Tu dia kata manis tu. Ibadat tu. Nak boleh sampai situ bukan mudah. Bukan mudah. Sebab tu Nabi sendiri dalam hadis Bukhari kan kita baca. Bukhari. Saya tak tahulah sini siapa kedok tu. Kita sebab muka kita guna. Yalah. Kan cerita hak Nabi dalam Nasa'i pun ada. Dalam Nasa'i pun ada Nabi bertabir. Setengah kata dalam riwayat Bukhari sebut bulan Ramadan. Pada malam tu Nabi guna tikar, hasirah tu. Nabi letak ikat di dinding tu ke dinding ni jadi macam bilik kecil di raudah tu lah. Nabi pun beribadat di situ pada waktu malam supaya kawasan jadi sempit jadi boleh fokus lah. Kalau luar boleh nampak ni payah nak fokus. Jadi sahabat bila tengok ada tabir gitu, mereka tahulah. Fafatanan nas disebut dalam hadis ni. Maka sahabat pun tahulah rupanya Nabi ada duduk semaya situ tu. Masing-masing pakat ambil wuduk semua, pakat jadi makmum. Beberapa malam berlaku gitu jadi ramai pula. Jadi Nabi lepas tu Nabi tak buat dah, Nabi buat di rumah dia. Nabi kata Nabi bimbang lah. Nabi kata Allah nak ni kita buat istiqamah sikit pun tak apa. Aku ni tak apalah aku buat banyak, enggak aku sudah terlatih dah gitu. Kan ada cerita sahabat Nabi, dia tengok Nabi salat tahajud di masjid, dia pakai itu. Rupanya Nabi baca surah Baqarah hari itu, rakaat pertama. Kalau ayat awal-awal, mudah sikit. Engkau tak tahu kan? Siapa ada sahabat kata, kalau tidak teriman, kalau tidak Nabi, aku mufaraqah dah. Tapi moga Nabi, tak boleh lah. Nak sedap dengan Nabi ni. Nabi tak apa dia boleh buat. Jadi Nabi tidak terus pergi ke musalla dia sampai mati disebut dalam hadis tu. Nabi tak buat dah gitu. Takut sahabat ni terpengaruh dengan waktu buat, tiba-tiba buat, sampai satu ketika tinggal. Kerana Nabi ada jadi semangat tu. Nabi tak segitu. Sebab tu Nabi kata Allah paling suka ibadat ni berterusan. Sikit pun tak apa.
Sebab berterusan ni dia boleh meningkatkan hak sikit jadi banyak. Cuma dia peningkatan berlaku secara beransur-ansur. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita buat, bila tengok Nabi buat, pakai ikut Nabi. Baca surah Al-Qur'an lah. Dia bila tak sapa makam dia, tak sapa makam dia, dia boleh jadi terhenti separuh jalan. Bila Nabi tak ada, tak buat. Nabi tak sih begitu. Nabi tak mahu begitu. Itu disebut. Jadi saya sebut masalah itu supaya kita faham lah. Kita faham. Yang dikehendaki oleh agamanya apa. Jadi berterusan tu. Baca Quran. Baik, tak apalah. Jadi kalimah Allah yang dimaksudkan di sini ni maknanya ulama khilaf lah. Ada kata Quran, ada kata Asma' Allah Husna, ada kata sebut nama Tuhan, asalkan nama Allah, Asma' Allah Husna lah. Ataupun Quran itu sendiri. Dan dalil ni antara dalil bagi ulama bahawa kalau kita terima pakai kalimatillahi tamat tu dengan mana Al-Quran, maknanya Quran itu qadim, dia bukan baru. Bukan baru. Sebabnya tajuk yang dibuat oleh tuan punya kitab ni beristiazah kepada selain Allah. Maknanya kalimah Allah tu qadim, sebab dia kalimah Allah, seperti Allah jugalah. Bila kita berlindung, mana kita baca ayat-ayat Quran untuk mengiringi aktiviti yang kita buat itu termasuk seperti kita beristiazah juga, minta berlindung. Kita baca itu minta berlindung supaya kita selamat dalam perjalanan. Itu termasuk berlindung kepada Allah maksudnya. Itu yang dimaksud dari sini. Padahal kita kata baca ayat Quran. Mana kita iringi perjalanan musafir kita tu dengan baca Quran, ataupun kita pasal kaset kita boleh hayati. Senoma bila kadang-kadang dia baca Quran, banyak dia baca Quran sendiri untuk tazkirah pada diri dia. Ada ketikanya bila dijumpa sahabat suara merdu tu, dia kata zakirnillah. Baca agak Quran pada aku supaya aku tertazkirah dengan Quran. Betul. Supaya bacaan kamu tu menjadi tazkirah pada aku. Sebab sahabat-sahabat setengah sahabat ni kalau dibaca Quran, ialah kita sendiri pun ada pengalaman. Kadang-kadang bila kita dengar orang lain baca Quran, lebih memberi kesan lagi. Walaupun kita baca sendiri tu pahala lebih besar. Tapi kekurangnya ada ketika kita dengar. Sebab juga kuliah ni, kita dengar. Ni kemudahan kita kata kebaikan zaman moden. Kita boleh tengok. Kita dengar itu kuliah. Kadang-kadang bahasa kampung, tapi kesan dia tak ada. Tak boleh kira kebaikan Allah nak beri pada manusia ni. Jadi itu jawapan yang dikemukakan di sini lah. Oleh itu maksud daripada perkataan penulis dalam judul bab ini iaitu isti'azah kepada selain Allah atau dengan sifat-sifatnya, hak tu mana termasuk syirik. Makna beristi'azah kepada selain Allah tu termasuk sifat-sifat Allah, termasuk ayat Quran katakan wahyu yang bersifat qadim tu juga, itu termasuk juga. Maksudnya Allah lah. Mana kalau tidak guna tu, misalnya nak turun tu tidak baca Quran, tidak sebut nama-nama Allah yang baik itu, tidak ada kaitan dengan Tuhan lah sebut tu. Misalnya ada tu wa ma jadi atau mak mayah ibu mayah, ada lagi panjang kita tak ingat. Engkau tak boleh baca lah maya tu tak ingat. Allah hadirat. Saya kata maksud gapo ni tak payah. Tu dia ajar pada saya. Dia kata baca ni lah tu. Insya-Allah makna insya-Allah dia tu. Tak accident. Pada tu ngomong accident beramah. Saya kata gapo dia tak payah maksud ni. Dia kata tak ayah pun tak tahu. Agaknya lah dia kata. Ni kali nama-nama orang soleh ni dalam bahasa Jawa. Kita pun ke bahasa Jawa lagu tu. Mau kita tahu apa leka. Tapi gitu. Tu tak boleh. Jangan terbaik buat gitu. Bahaya. Cukup dah dengan ajaran Nabi. Cukup dah. Nak naik kenderaan baca kau ni. Baik. Kita kena latih begitulah. Yang keduanya berlindung kepada makhluk dalam apa yang dia mampu. Itu dibenarkan. Jangan kita ingat tak boleh tolong. Walaupun sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Bakar sendiri, antara anda tengok dari riwayat, Sayyidina Bakar sendiri, dia kata, aku seboleh-boleh aku tak akan minta tolong dengan orang. Aku nak buat sendiri. Terkesan daripada ajaran Nabi. Seboleh-boleh. Sehingga dia kata, kalau tongkat aku jatuh, semasa aku berada di atas kenderaan unta tu, ataupun kuda, cemeti tu jatuh, kayu cemeti je, dia turun ambil sendiri. Tak minta tolong orang lain. Sebab bagi sahabat ni, kalau kita banyak minta tolong dengan manusia, kurang hubungan kita dengan Allah. Tu. Bukan dia tak minta tolong, minta. Tapi dia urus supaya tidak banyak minta tolong dengan manusia. Padahal kita kata minta tolong dengan manusia adalah hal-hal yang berkait dengan kemampuan manusia, haduniawi. Waktu Rasulullah pada minta tolong. Rasulullah suruh Ibnu Mas'ud panjat pokok kan. Kita tengok dalam hadis.
Rasulullah nak makan ada buah tu, Rasulullah suruh sahabat banyak. Kata apa tak naik diri. Apa suruh? Maknanya perkara tu biasa dalam kehidupan. Tak salah tu. Bila Ibnu Mas'ud ni, sahabat tengok kaki dia kecil kan pakat sokor. No, kaki dia tak stabil. Ibnu Mas'ud ni kaki dia kecil, kocek lah kata. Maka Nabi marah pada sahabat. Mu tahu ke kaki tu lah pergi perang fisabilillah tu. Kau nak sokor pun lah. No. Bakal sokor tu lagi tu. Nabi marah. Tak apalah. Jadi maknanya Nabi pun ada minta tolong. Jangan silap faham lah. Jadi ulama-ulama kita duduk berdepan secara agak tegar dengan puak-puak minta tolong dengan orang mati di kubur tu. Dalam konteks tu lah. Dia mati dah. Apa dia minta tolong? Minta pula berkait dengan keselamatan di hari akhirat. Supaya kita ni dapat kelebihan di hari akhirat. Itu langsung tak ada kuasa manusia tu. Itu maksudnya. Lepas tu banyak perkara di situ akan berlaku. Tersentuh pula isu syirik. Banyak perkara. Musibah yang akan berlaku. Hasil daripada itu. Baik. Seterusnya. Sebagaimana terkandung dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim. Iaitu ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah-fitnah. Maka baginda berkata, sesiapa menemukan tempat berlindung, maka berlindunglah pada tempat itu. Juga kisah seorang wanita yang berlindung dengan Ummu Salamah. Dan hamba laki-laki yang berlindung dengan Nabi SAW ketika dipukul oleh salah seorang sahabat beliau. Ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada sebut. Ada sebut. Seorang hamba tu, dia kena apa ni? Dia kena pukul, dia kena api. Kayu tak ada api tu, jadi nak pukul ke tuan dia, kena bahagian api tu melecut. Berhari-hari sakit. Bila Rasulullah tengok tu, dia sebut Rasulullah suruh merdekakan hamba tu. Kau tidak berdosa kamu. Sebab tu ramai sahabat kata orang pukul hamba sampai cedera, dia wajib merdekakan hamba. Itu bukan pendapat jumhur ulama. Jumhur kata hak tu sarannya itu bukan makna wajib. Sebagai ayat besarnya dosa pukul hamba ni. Sampai mereka tercedera, melecur itu. Itu dalam kitab Al-Mufrad ada beberapa hadis berkaitan. Tapi Ibnu Umar antara yang berpendapat kata siapa dia pukul hamba, dia kena merdekakan hamba. Kau tidak berdosa. Dia pakai zahir hadis itulah. Tak apalah. Yang kita nak ketengahkan di sini, ada kebenaran, ada perbuatan secara praktikal daripada Nabi sendiri. Sahabat minta tolong dengan Nabi, Nabi pun ada minta tolong sahabat. Itu dalam konteks hubungan manusia dengan manusia. Kita kena tahu bidang kuasa manusia setakat mana. Kalau kita minta tolong dengan manusia dalam bidang kuasa Allah, itu tak boleh. Itu tak boleh. Contoh yang lain, misalnya jika seseorang itu diserang perampok misalnya, maka dia berlindung, minta perlindungan daripada seseorang. Itu boleh. Mana orang itu ada kemampuan untuk jaga keselamatan dia. Tidak jadi masalah itu. Akan tetapi, menggantungkan hati kepada makhluk, maka tidak diragukan lagi bahawa itu adalah perbuatan syirik. Menggantungkan hati, mana kalau tidak dia tu jadi ginilah kita. Itu talik begitu. Itu tidak boleh. Kalau dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab pondok dia sebut, orang nak curi malam, mari tiba-tiba asa, bunyi suara kan. Biasa dalam kitab pondok sebut. Dengan sebab asa tu bunyi suara dia kuat, orang curi pula lagi. Maka tuan mu kata Allah muju ada asa tu. Tu syirik dah tu. Pondok dia ajar tu, faham molek tu. Tapi tu tidaklah syirik akbar tu. Tapi kalau dia letak senati, kan asa tu. Pada asa kena curi pada. Anak yang silap faham manusia tu. Tapi kita nak yang tahu tu kalau boleh cuba elok dah. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam hadis kita belajar, kalau kita nak minta tolong dengan manusia ni kan, orang buat baik pada kita pun kena kata alhamdulillah dulu. Mana kita sebut nama Allah dulu. Sebab apa? Nak latih, nak ajar, nak didik, nak tarbiyah jiwa. Hak orang lain ni majazi saja, bukan hakikat. Dia ada setengah-setengah ulama dia guna istilah hakiki dan majazi. Okay, boleh kau tolong saya, dia tolong kita tu majazi saja, zahir. Sebenarnya hakikatnya Allah. Hakikat. Kenapa hal tu? Jadi kalau kita faham gitu, hati kita tak mungkin akan bergantung kepada dia. Kita akan bergantung kepada Tuhan punya sebab itu. Orang panggil hakikat itu. Orang buat baik pada kita. Kan Nabi ajar kita kata alhamdulillah. Baru kita puji dia, terima kasihlah awak tolong. Tapi alhamdulillah dulu. Kalau kita latih begitu, orang tidak boleh nak cucuk hidung kita. Orang tak boleh nak tipu kita. Sebab apa? Allah akan jaga kita. Sebab hakikatnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah maksudnya. Jika engkau menggantungkan hatimu, harapanmu, takutmu dan seluruh urusanmu kepada orang tertentu,
dan engkau jadikan orang tersebut sebagai tempat berlindung, maka ini adalah syirik, kerana hal ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pernah jumpa ni pelajar perempuan. Dia ni baik, bagus dia ni. Dia ni bukan orang Kelantan, tak apalah saya nak sebutnya begini. Dia ni, dia tinggal di asrama. Ni saya jumpa sendiri ni. Kita counselling dia. Enggak biasa ke asrama tempat tinggal aku macam aku nak histeria, ada macam-macam lah cerita budak-budak hatu ni. Tak tahu hatu budak asrama juga. Tak apalah, akhir sekali ayah dia beri satu azimat kepada dia. Dalam bentuk ni, ikat pinggir, dia akan pakar tu. Dia akan pakar tu. Tidur pun dia pakar. Kalau pergi kelas tu, ada juga dia pakar. Tapi kalau dia duduk asrama, dia kata dia pakar. Saya minta nak tengok, dia tunjuk lah. Rupanya hak tu bomo lah bagi. Ayah dia kata kalau pakar tu, maknanya dia boleh menghindarkan daripada gangguan makhluk halus. Tu bahaya tu tidak. Saya tidak nafikan kalau kita dalam pengajian agama kita ni, istilahnya ada kebenaran. Kalau kita ni misalnya kita kata azim, kita panggil istilah azimat, tapi ayat-ayat hak tu kebanyakan ulama kata untuk orang yang bermasalah, untuk maksud rawat, bukan indifa'. Hak ni indifa' ni maksudnya untuk berlindung, tak kena lagi. Cadar awal-awal lagi. Hak ulama kata boleh tu hak kena dah. Nak elak daripada mari pula. Boleh, tapi hak tu pun dia ada disiplin yang ketat. Tak boleh main-main. Tu walaupun setengah ulama kata hak tu pun lebih baik tidak. Lebih baik tak guna. Takut jadi duk gantung hak tu. Tapi setengah ulama kata boleh kalau ayat Quran, misalnya kita tulis sesuatu, patut kita baca, kita letak bawah batas. Sekadar tu setengah ulama kata boleh. Tapi tak boleh kalau tulis nama-nama yang tidak, yang kita pun tak tahu maksud dia. Kadang-kadang tulis la ilaha illallah balik. Tahu balik. Dia tulis takut lagi ni. Kita nak baca upaya, sakit dekat kok. Patu bismillah, Al-Fatihah balik. Ada juga saya jumpa macam-macam tu. Patu ada tak cukup huruf, tak cukup kalimah. Dia kata kalau cukup tak mujarab. Macam-macam kita jumpa. Ni hajar tak boleh. Pekah tak benar tu. Kalau benar pun sikit sangat ruai. Dan saya sendiri pun tak buka ruai tu. Takut nak buka. Takut masyarakat silap faham. Doa, minta doa dengan Allah SWT. Kalau jenis penyakit gangguan jenis gitu, ataupun cari bomoh tak apa, boleh cari bomoh. Cari bomoh hak berjauh lah. Hak ngaji kitab tauhid. Ni bomoh tak erti, tak boleh nak beza syirik dan syirik. Bomoh tu tidak nak beza, bahaya tu. Mana kena pilih juga. Sebab itu termasuk fardu kifayah tu, orang boleh menyelesaikan isu-isu yang berkait dengan perkara-perkara yang berkait dengan ain, gangguan makhluk halus. Kena ada. Ni kalau bui kepada hak tak tahu asas tauhid. Kadang-kadang perbuatan jelas syirik. Tak apa dia kata, ni ikhtiar ya, dengan izin Allah belaka dia kata. Tu alasan biasa dia guna. Tu bahaya. Bahaya dia. Jadi maknanya seseorang tu cuba bayangkan dia bomoh tu sepanjang hayat. Setiap hari syirik. Syirik lepas tu ngocak pula. Lepas tu syirik pula. Begitulah berlaku. Kalau tak sempat nak ngocak tu matilah ke mana? Itu benda bahaya tu. Tu kena jaga. Sebab itulah dalam senarai, kalau kita perhati dalam kitab, misalnya Syekh Salim Id Al-Hilali, dia senaraikan perbuatan-perbuatan yang merosakkan amal kebaikan manusia, dia letak mula-mula sekali syirik kepada Allah. Sebab hal ini paling kritikal. Sekali berlaku syirik, pahala yang kita bina 40 tahun hilang semuanya, kosong. Dahsyat tu. Nak bina semula umur 90 lebih dah. Nak bina semula tu kan. Sedangkan dosa tak hilang. Tu tak bahannya. Kalau hilang kedua-dua, boleh bina hidup baru. Itu lain. Ni hilangnya pahala saja. Syekh Al-Hilali dia bincang. Dia letak di bawah kufur. Mula-mula sekali di bawah kufur tu syirik, murtad dan sebagainya. Dia hurailah. Baik, kesimpulan akhir. Kandungan bab. Yang pertama, bab ini menafsirkan ayat suratul jin pada peringkat awal. Saya tidak perlu bincang hal ini, kita bincang dah. Yang kedua, meminta perlindungan kepada jin, kepada mana-mana makhluk lah selain pada Allah. Itu termasuk dalam syirik akbar yang boleh merosakkan akidah tauhid. Yang ketiga, hadis di atas sebagaimana disimpulkan para ulama merupakan dalil bahawa kalam Allah, yakni Al-Quran itu bukan makhluk, dia qadim. Kerana mereka mengatakan bahawa isti'azah dengan makhluk adalah syirik. Tiba-tiba Nabi beristi'azah dengan kalimatillahi tamat tadi. Maknanya Quran itu ataupun sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik itu tidak termasuk dalam makhluk.
Tidak termasuk dalam makhluk. Yang keempat, keutamaan doa ini. Kalau kita perhatikan, sebut dengan khusus tu, cuba perhati molek. Bagi saya cukup dah ni. Sesiapa dia singgah. Dia gini, kalau kita nak jumpa sini, dia buat sesiapa singgah di suatu tempat. Tak mana dalam perjalanan pun boleh. Sebab memang kita nak singgah pun. Hak kita nak keluar rumah tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala. Nak naik kenderaan baca ni. Nak singgah. RNR ke. Mana-mana tempat baca ni. Cukup dah. Tak perlu dah azimat kayu kok apa tu. Tak perlu dah tu. Hak ni padat dah ni. Hak ni padat dah. Apa ni ustazah tu kata kayu kokar ni, Ustaz Din dia kata ni lah kayu hak buat perahu Nabi Nuh dia kata. Ustazah tu ayat saya. Kata ustazah tahu mana? Cuba ayat. Dia kata ada ustaz, dia lah tanya kat ustaz tu, ustaz tahu mana? Macam mana kayu tu? Ikut orang royak. Jenis ikut orang royak, jenis orang tak mengaji. Ikut orang royak. Ni peluh Nabi ni duduk dalam botol kecil. Peluh Nabi dalam botol kecil tu ada kapas. Ustazah juga ni buat kerja ni. Dia panggil bawa penuh rumah dia. Salah seorang pergi minum air tu, dia lah cerita saya. Saya kata dia buat lagu mana? Dia ambil satu air, satu jug lah. Dia pun ambil kapas tu, ada peluh Nabi dalam botol kaca. Dia celup. Lepas tu dia akak balik dia. Jadi hak ni makna air ni sudah berinteraksi dengan peluh Nabi. Pakak minum tu kat. Siapa dia jadi kepala pengat tu? Ustazah lah. Allahu Akbar ada. Jadi ustazah, jadi seorang muslimat tu, dia minum lah. Lepas tu bila dia pergi ngaji, dia ngaji tafsir dengan saya di rumah saya. Dia tanya, boleh ke ustaz? Kata minum dah ke tak? Dia kata minum dah. Lepas tu tak ada apa-apa tu. Boleh lah tu. Nak ayatnya kata tak. Wallahu a'lam. Sebab saya tahunya ada Nabi tak sebab tengah malam, lepas tu Nabi puzu, Nabi tak sempat nak tahu nak buai pada waktu malam, Nabi buai waktu pagi tak ada. Hak minum tu saya tak jumpa. Wallahu a'lam lah. Hak minum darah tu ada lah. Hak minum air kecil tu tak jumpa tu. Hadis tu sebenarnya dia berkait dengan Nabi larang di kawasan di kawasan kita tidur, maknanya Nabi tak benar ada najis dalam rumah. Hadis tu lah. Jadi timbul isu tu Nabi tu letak bawah katil tu. Bukan ting dia sebut tu bekas inak, dia sebut inak bekas, tak kira lah bekas apa pun. Hak tu ulama bincang lah. Mana hak tu mana berlaku pada waktu malam. Jadi nak kita tahu mungkin keadaan Nabi tu tidak larat ke macam mana. Sekadar itu ya. Tapi minum tu wallahu a'lam mungkin saya tak jumpa tu. Tapi kalau sekadar hak letak katil tu ada tu. Tu riwayat tu saya hak minum tu tak jumpa tu. Kalau setakat darah tu, darah Nabi tu ada. Tu pun Nabi tak lih, Nabi tak wih. Sebab tu saya nak bakar tak minum. Tak minta sikit. Wih kita sikit, pakat nak tak ada. Tak ada. Tapi udah saya ustaznya, dia kata kalau dia minum air kecil Nabi tu kata, maka haram bagi dia neraka. Sebab benda hak Nabi tu dah masuk dalam daging. Hak tu berkenaan dengan hak tu dia panggil dalam istilah ulama dia waqi'iyah juz'iyah. Satu kes yang berlaku pada sahabat. Nabi kata pada dia dah masuk. Hak tu Nabi sebut gitu ya. Tapi sahabat ni dia faham molek. Hak berlaku tu bukan atas perintah Nabi. Tu orang panggil sahabat. Dia dikuasai oleh satu keadaan, dia saya nak tahu, dia pun tak tahu tu dengan minum hak tu jadi tak kena api neraka tu. Dia pun tak tahu. Cuma Nabi sebut selepas tu. Ada riwayat tu disebut gitulah. Ada setengah ulama kritik riwayat tu. Hak air kecil ni wallahualam saya tak tahu. Okey ustaz maaf. Ni tak apalah, soalan kita buka di ujung lah. Kalau begitu. Okey boleh. Tak apalah saat ni tu gitulah. Jadi saya tak pernah jumpa lah tu wallahualam lah. Hak kita tahunya hak tu sekadar darah saja. Kalau hak Nabi kencing itu tu memang ada. Okey, tak apa, kita teruskan. Baik, seterusnya. Yang kelima, cuba tengok yang kelima. Sebelum kita masuk bab yang ke-14 yang terakhir. Sesuatu yang boleh memberi manfaat duniawi seperti menolak kejahatan ataupun mendatangkan keuntungan, tidak bererti bahawa hal tersebut tidak termasuk dalam syirik. Dia isunya isu ginilah. Isunya kita bergantung kepada sesuatu. Sesuatu tu bukan dalam bidang kuasa manusia. Biasa saya ambil contoh, kena sebut contoh yang terang lah. Contoh misalnya ada
Ni hak saya tengok sendiri dan saya nasihat pada tuan kedai ni, dia letak gambar tu kenali. Dia hak letak ni ustaz juga. Sebab tu dia masalahnya ustaz lah. Kena betul ustaz ni. Jadi ustaz ni dia letak gambar tu kenali sebab dia anggap sebagai wali. Dia letak percuma buh dalam frame lengkap lah. Dia pun gantung. Dia kata jadi dia kata. Sepas tak gambar tu dia kata memang nampak maju sikit kedai dia. Dia kata lah. Saya kata tak boleh, maju tak maju pun bukan bergantung dengan gambar. Awak tahu ke Tok Kenali ni miskin? Tok Kenali miskin, isteri dia tu orang kaya. Tok Kenali ni miskin. Tahu muka pun kita. No. Engkau saya ni lahir di tu lah, kapur Tok Kenali tu lah. Kapur kita. Tahu lah cerita orang tua umur 100 tahun lebih pun. Betul saya pun 100 lebih umur. Cerita dah masa ngaji, tak apalah tu. Kok mana pun kerja ustaz lah tu. Bapa tu kerana wali Tuhan lah tu. Dia punya tuan kedai ni siap nak buat pula, nak pergi ke lain pula. Nak pergi percuma juga. Nak pergi tu pering balik gambar tu. Saya kata jangan buat kerja lagu tu. Saya nasihatlah ke dia, tapi tak bakal lah. Sebab dia percaya pada ustaz tu lagi. Dia terbukti Allah uji ni, dia rasa. Tak tahu untung dengan tiradaknya, orang kapur tak kira-kira apa duit ni. Tak ada tu cash flow tak ada istilah tu. Nah. Dia berasa ramai mari. Takut orang sport kita pergi tengok ada gambar Tok Kenali. Takut nak lihat tu tahu. Cuba tengok kubur Tok Kenali sekarang ni. Perempuan tak boleh masuk. Jadi mengikut penduduk di situ dia kata beberapa minggu lepas lah. Hak dia tengok perempuan haid tak boleh masuk. Saya hantar dah gambar tu pada Wak Azhar minta dengan dia. Dia hantar dah dia masuk dalam grup. Masuk dah tengok situ. Dengan ada kipas, dengan ada kapet. Dulu tak ada pun. Itu lalu saya pergi sekolah. Dulu kita tengok sama kubur Tok Kenali tu. Cuma memang dia ada bangunan dah. Cuma tak ada kipas ni. Tak ada kapet. Lalu ni ada kapet, ada kursi tempat duduk. Tulis pula perempuan haid tak boleh masuk. Lepas tu tak ada dah perempuan haid. Perempuan tak boleh masuk. Haid tak ada dah. No. Masjid kan boleh masuk perempuan, kubur tak boleh. Masalahnya kubur tu yang Tok Kenali, kubur lain boleh. Sebab dia bukan letak di pagar kubur tu, pagar binat yang Tok Kenali tu. Tu bahaya tu, dia mari penyakit luar tu. Mari penyakit luar. Malah nak cerita lebih-lebih lah. Moga tu yang tu hidup lagi. Siapa dia ada hak berkait dengan keluarga Tok Kenali, siapa ceramah. Dia warning pada kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri duduk jaga pokok Wahabi hak di Kelantan ni, kita nak isytihar, pokok jangan undi. Apa saru tu tempat kuliah. Ni pokok tu ni pokok jaga kubur tu. Kita kenal lah muka kampung kita. Jadi hak dia cerita pun makna orang hak rapat dengan dia juga. Dan orang tu nya orang cerita tu memang kita kenal lah. Tak apalah saya nak sebutnya kesal hak dibimbangi 5-6 tahun dulu sudah nampak dengan jelas pak kita. Apa tu? Sebab dia diberi ruang, diberi peluang dan tidak ada pihak yang sekat dia. Dibiarkan begitu. Kesan sudah nampak. Saya nak minta dengan ikhlas saya sebutlah. Sebenarnya isu ni, isu di kubur Wali Songo ni perempuan setakat saya tahu dan dalam internet ada, dia hanya tulis apakah ini perempuan haid tak boleh masuk ke kawasan kubur Wali Songo. Perempuan haid. Tok Kenali ni mana-mana perempuan. Hak ni cerita berbelah tahun dulu. Siapa ada tempat kita? Duk kapur kita sendiri. Dulu tak apalah Ustaz Al-Khari ada tepi kubur. Ustaz Al-Khari meninggal dunia tu. Ustaz Al-Khari tak bui. Tengok orang pergi dia gelak kan. Ustaz Al-Khari alhamdulillah almarhum ni tegah dia. Dia tak benar. Moga dia tu anak-beranak Tok Kenali juga tu. Pupuk dia tu. Dr. Najib tu. Baik, perkara tu berlaku. Hang ni lah dulu ingat tak Maulana akan pernah sebut dulu. Kalau pupuk ni kalau lek akan berlaku. Berlaku. Banyak lagi tu. Tengok tu siapa orang mati tak soal malaikat dalam kubur. Main. Bukan sekat malaikat soal ada. Mana badi soal. Cuba tengok benda pelik-pelik berlaku apa gitu. Akan ada lagi tu, dia tak akan sesat situ. Dia akan tak sudah situ. Kalau dibiarkan, diberi ruang, tidak disekat, boleh lihatlah. Perkara lebih teruk akan berlaku seperti mana berlaku di negara jiran kita. Ustaz Rusli, biar saya sebut nama dia. Dia sebut ni molek Ustaz Rusli. Salah seorang kita kata bahagian tabu haji ni lah, hak jual kurus tabu haji. Ustaz Rusli ikut anak kenal kan. Pergi Mekah tak kenal dia, okey dia pengkerusuh utama tu Kelantan. Dia pihak tabu tak apalah tu kelebihan dia. Dia sebut pada saya, dia pernah pergi ke negara jiran bersama dengan Babu Alisia 100 orang. Pergi mengunjungi Popok Habib.
Dia sebut pada saya ni. Dia sebut sendiri. Bila dia balik, dia telefon. Marilah Ustaz, dia ada cerita sedap ni. Dia kata, bolehkah yang sebab atas nisa? Gapa dia kata? Baba Alisia ni orang pondok lah. Hari kebetulan dia pergi tu hari hul Wali Songo. Dia likung tu berpuluh-puluh ribu dia tu. Bila nak mengambil tempat tu, nampak macam tawah. Dia tidak tawah, nampak macam tawah. Moga bila nak ambil tempat, nampak macam musim. Dan waktu 24 jam duduk situ, dia bergila-bergila pergi semaya. Nak suruh ada seorang zikir 24 jam. Bila lepas daripada hari hul tu, dia longgok rokok gudang garan. Dia isap rokok secara berjamaah. Main-main. Berkebuk. Lepas tu upacara-upacara yang dia buat tu. Teruk sungguh dengan puji, bertawassul, sebut nama wali tu, wali ni, penuh berlaku. Sehingga Baba Haji Siagi tu tak boleh nak terima perbuatan tu. Sehingga Baba tu setengah tu jadi sakit jatuh, sedih dah tengok umat Siagi tu. Tak boleh duduk situ, paksa bawa pergi ke hotel. Makna kita kata orang pondok ni, kira-kira orang pondok dengan kubur ni, adalah juga dia punya amalan-amalan yang dia setuju. Tapi hak tu dia tak boleh terima. Berat tak beratnya. Tu Ustaz Rusli cerita saya sendiri. Oh dahsyat dia kata. Seminggu dia pergi. Tu. Isap rokok tu dikepalai, diimami oleh ketua Habib. Tu imam dia Syekh Lutfi nama, Habib Lutfi. Tu ketua dia. Dia dakwa 1 juta lebih Habib di Indonesia. Tak apalah itu dakwah dia ikut dia. Cuma saya nak sebutnya, kalau betul dia keturunan Nabi, alhamdulillah lah, tak ada jadi masalah pun kita. Tapi isu dia bukan isu tu. Isu dianya melanggari sunnah tu. Buat perkara-perkara bid'ah berkait dengan kubur. Kan hadis la taj'alu qabri masajidah. Tu antara tu hadis akhir tu mengikut ulama, antara hadis akhir sebelum Nabi wafat. Sesuai lah hadis tu mengenai Nabi wafat, bila dia wafat ni akan ada kubur dia. Dia pesan. Sesuai tu hadis tu dengan saat kematian dia. Jangan buat kubur aku supaya pupuk Yahudi Nasrani. La tatruni kama tatatin Nasr wal yahud kubur anbiya'ihim. Kan dalam hadis tu. Jangan kamu buat supaya Yahudi dan Nasrani seperti mereka buat pada kubur para nabi mereka, dan orang soleh mereka. Jangan buat gitu aku. Sesuai lah hadis ni. Nabi sebut di akhir, antara hadis akhir, sebab dia akan mati. Jadi kena beringatlah. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar dulu, dia sebut dah ceramah dia berapa kali. Dia tak suruh letak belindai pun kubur ni. Hak tu tepat dengan hadis tu. Tok Guru almarhum Tok Guru. Bila kita letak belindai, jadi kubur tu tanah kita jadi. Tak boleh buat tu tetap tu. Kalau orang kubur tak bangun pun orang hidup ni tetap tu. Nak yang jadi macam tanah dia. Sebab tu jadi kubur semakin luas. Akhir sekali jadi kubur besar. Seperti kapal tikar. Nah, cuba tengok Mekah ni, kubur Baqi'. Bila ikut sunnah Nabi, satu kubur. Pada situ tu kalau mengikut ulama, 10,000 sahabat sahaja di kubur Baqi'. Enggak sahabat ni zaman dulu 1,400 tahun dulu, enggak 1,400 tahun sahabat zaman kita. Tak tahu berapa juta dah dia dikebumikan di kubur Baqi' tu. Tak besar-besar kubur satu ya. Berapa? Sebab dia mengikut sistem sunnah. Sunnah ni satu sistem hidup. Kita kena faham. Boleh. Memang begitu pun yang dibuat tu. Dia letak satu tempat lain pula. Sebab tu dia ada istilah dalam fiqh al-qabrul nabrush dipanggil. Kubur Nabrus ni mana kubur yang dibongkar. Tadilah bila sampai 5 tahun dia buat. Itu dia panggil al-qabru an-nabrush. Hak tu pun tak boleh semaya kata Imam Syafi'i di kubur tu. Walaupun sudah dibuat semaya, tak boleh semaya juga. Imam Syafi'i kata. Iyalah, adalah berlaku khilaf tu di kalangan ulama tu, tapi kukuk mana pun kesimpulannya jumhur kata salat jenazah ya boleh. Takut jadi sebuah ibadat pula kubur. Takut jadi gitu ya. Baik, seterusnya habis bab tu kita pergi pada bab yang ke-14 Termasuk dalam syirik juga istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Baik, saya nak sebut bab yang ke-14. Baca dah ni. Tu pelik tu. Mana tak ada orang royak ni. Sini dia sebenarnya ni. Dia sebenarnya muka kalau kita ada tanda ni muka 156 ni. Lepas tu saya tengok pagi tadi, mana bahasa lain ni. Tak tengok boleh ada. Okey, kita baca dah tu. Tak apalah kita masuk sebab tak habis lagi bab ni. Tak habis lagi bab ni. Bab yang ke-14. Tak apalah saya sebut sekali lagi dah. Tadi kita bincang tentang isti'azah. Ni istighatsah apa beza? Dah kata belajar dah ni kan?
Tak boleh jawab dia atas kursi. Berat ni nak. Hamba pun biasa junjung kita di sekolah dulu. Tak boleh jawab cikgu suruh dia atas kursi, tak buku atas kepala. Tapi lepas tu cium tangan guru. Tak apalah. Apa beza isti'azah dengan istighasah? Tak boleh berlaku ni. Perbezaan dia begini, isti'azah ni secara umum, minta berlindung secara umum. Tidak dalam keadaan kritikal pun ada juga isti'azah. Tapi istighasah ni dia lebih khusus kepada orang yang ketika berada dalam keadaan yang bermasalah tu. Misalnya, ni kalau dalam video, ni saya nak ambil contoh mudah faham. Seorang tentera Syiah, semasa dia berperang dengan tentera Iraq, tentera Saddam lah, masa dia perang dulu, dia kena tembak, kena di kaki. Kesal tembakan tu jadi putus kaki dia. Kesal tembakan. Tak tahulah mungkin peluru jarak jauh, peluru besar tu, kena tu putus kaki dia. Jadi dia terlantar bangun, dia tokak tangan, Ya Ali Madad. Dia panggil. Ya Ali Madad, wahai tolonglah. Lepas tu dia adalah sebut dalam bahasa Arab. Tu dia bukan panggil isti'azah, dia panggil istighasah. Sebab ketika itu, ketika sedang kritikal, ketika sedang menghadapi musibah tu, dia minta tolong. Tu dia panggil istighasah. Tapi semuanya dalam bab minta tolong. Minta tolong lah ke? Cuma kalau situasi getir gitu, dia panggil istighasah. Kalau dalam situasi biasa, minta supaya tak kena, tu dia panggil isti'azah. Sebab kita kata a'udzubillah, tu isti'azah lah tu. Fasta'iz billah. Maka beristi'azah kamu pada Allah. Maka kita minta a'udzubillah ataupun a'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa. Tu. Itu beza dia. Jadi oleh kerana bab ni kita baca dah, maka kita sambung. Sambung tu pada muka surat 156. Kalau kitab saya ni berkait dengan dalil surah Al-Ankabut ayat 17. Baik, dalam kitab ini, dalam bab yang ke-14 ni, dia kemukakan dalil daripada ayat Qurannya ada berapa tu? 3, 4. Ni yang keempat. Ni dalil yang keempat. Daripada surah Al-Ankabut ayat 17. Cuba perhati. Kalau muka surat tak sama pun, cuba cari ayat tu lah. Ayat yang keempat, di bawah bab yang ke-14, ayat 17, surah Al-Ankabut. Boleh? Cuba. Baik. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Apa maksud dia? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ta'buduna min dunillah, mereka sembah selain Allah. La yamlikuna, kalau ngaji bahasa Arab, tu dia jadi sifat kepada min dunillah. Selain Allah tu, apa ciri-ciri selain Allah tu? La yamlikuna lakum rizqa. Yang mana hak mereka semua selain Allah tu, hak selain Allah tu, mereka tidak memiliki rezeki. Allah bukan kata mereka tidak ada rezeki. Mereka tidak memiliki rezeki. Sebab ada dengan milik ni lain. Allah dia buat rezeki, dia memiliki rezeki. Dia tak perlu pada rezeki tu. Itu Allah. Sebab tu dia suruh kita minta. Kita ni pula, kita bukan buat rezeki, kita cari, kita milik, bila-bila masa boleh hilang. Dah kita perlu pada rezeki, sebab tu kita tak suka orang minta. Tu beza dia. Jadi Tuhan yang mereka semua selain Allah telah yang yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rezeki. Oleh itu, bila kamu faham, kamu berfikir dengan waras, kamu tahu dengan hakikat, fabtaru indallahi, sepatutnya kamu carilah rezeki di sisi Allah. Sebab Allah memiliki rezeki. Allah buat, Allah miliki, dan Allah bagi pada siapa dia nak bagi. Sepatut cari pada Allah. Jangan cari pada min dunillah. Bukan sekadar cari rezeki. Wa'budu. Kamu kena sembah Allah. Ingat lagi muka surat 10 tu tak? Tak ada apa cerita ni. Muka surat 10 kan. Ibadat tak apa maksud? Dia maksud ibadat ni? Buat sesuatu yang Allah suka. Itu satu ta'rif. Apa sahaja yang Allah suka kita buat. Jadi nak tahu yang Allah suka, kena belajar. Kena belajar Quran dan hadis lah baru boleh tahu Allah tak suka gini. Ni Allah suka. Ta'rif tu dia merangkumi ibadat khusus dan ibadat yang tidak khusus. Buat yang Allah suka. Dia merangkumi tu. Tu kena tengok semula muka surat 10 hak kita catat ke dulu, bukan baru ni. Baik. Washkurulah, dan kamu hargailah Allah itu. Saya terima washkuru tu hargai. Cara hargai, Nabi ajarlah. Cara kita hargai Allah, cara kita syukur Allah ni, mula-mula sekali dengan lidah Alhamdulillah, kemudian dengan perbuatan zahir, sedekah dan sebagainya. Ilahi, dan kamu kena ingat,
Sebab kemungkinan ada orang ni tetap duk sembah selain pada Allah, tak bertaubat. Kamu kena ingat, ilaihi turja'un, kepada Allah lah semua kamu akan kembali. Sebab tu ulama sebut ni dalam satu kitab tafsir, dia tanya, bila baca ayat-ayat sebegini, dia tanya, apa maksud kembali pada Allah? Siapa dia boleh sebut? Apa maksud sebenar orang panggil kembali pada Allah? Gapo dia? Dia kata kembali pada Allah tu makna kita nak tahulah amalan kita tu. Kita ni beramal nak tahu secemuk mana ada. Hak dosa tu sebanyak mana. Nak tahu. Dan Allah pun Allah sebut dia akan timbang. Timbang tu timbang ke apa? Ni saya ambil mudah lah sebab ulama kata timbang tu dia ada khilaf ulama timbang amalan ke kau timbang manusia tu sendiri sebab dia buat kebaikan dia jadi berat dengan sebab kebaikan tu. Macam-macam lah ulama sebutnya. Cuma jumhur ulama kata timbang tu timbang amalan. Amalan timbang. Tu tujuan jumpa Tuhan. Apa timbang nak buat ke dia? Hak baik sebanyak mana hak jahat semua. Tujuan nak letak dia sebab dia ada dua tempat saja kita akan tinggal di hari akhirat. Kalau tidak syurga neraka. Tu hakikat kembali. Sebab tu setengah ulama kata ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu kembali. Ayat ni ayat nak memberi peringatan tegah ataupun dia panggil ayat ihzar. Berhati-hati kamu. Kamu kena takutlah sebab kamu akan kembali kepada Allah. Jadi untuk apa kembali pada Allah? Allah nak dedahkan hasil usaha kamu di dunia. Allah tahu. Dah kau tak timbang pun Allah tahu. Kita ni tak tahu. Kalau kita semaya banyak mana boleh. Semua ada catatan malaikat. Semua ada. Sebab tu hari akhirat ni salah satu nama hari akhirat Yaumul Kashf, hari Allah mendedahkan perkara gaib. Hak manusia tak tahu tu jadi tahu hari tu. Nak dedah tu. Baik. Cuba tengok syarah kepada ayat ni. Allah Azza wa Jal memerintahkan agar manusia meminta rezeki kepadanya. Jangan minta kepada orang lain. Sebab hak tu dia tidak memiliki rezeki. Allah yang memiliki rezeki. Tidak boleh meminta kepada patung-patung dan berhala. Allah juga memerintahkan untuk mengesahkannya dalam ibadat. Tidak boleh dikongsi ibadat dengan orang lain. Kalau tidak dia jadi syirik. Jadi riak. Mengakui semua nikmatnya bagi para hamba dan menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Dan Allah juga memerintah supaya kita menjauhi maksiat. Lalu Allah SWT menceritakan bahawa tempat kembali hanya kepada dia. Mana kamu ni, kalau kamu ni Islam, kamu kembali pada aku, tak apalah, okeylah. Tapi hak ni, hak kapi-kapi ni, ahli-ahli bid'ah ni, ahli-ahli khurafat, puak-puak maksiat, kembali pada aku, maknanya aku akan balas dia. Setelah berlaku proses mahkamah Allah, aku akan balas dia. Dan pembalasan Allah itu adalah keadilan Allah. Itu maksud ilaihi turja'un. Dia akan membalas manusia sesuai dengan amalan dia. Maka wajib memperhitungkan hal tersebut. Kita kena muhasabah awal-awal sebelum Allah muhasabah kita di hari akhirat. Kita kena muhasabah awal-awal kita. Kalau tidak berat. Okey, faedah. Wajib berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan mencari rezeki hanya darinya. Berusaha mengharap rezeki. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Berusaha pada serah pada Allah. Usaha itulah yang jadi isunya. Usaha itulah jadi isu. Setengah orang dia kata tak apa usaha ni tak jadi syirik. Usaha itulah perbuatan. Sebab tu ulama tekan fa iza azamta, azam tu maknanya perbuatan lahir. Dia azam ni gini. Saya nak sebut sikit ayat ni, mungkin kita tahu dah ni sebagai tazkirah lah bagi tahu dah. Fa iza azamta fatawakkal. Azam ni dia jangan kita faham dalam konteks bahasa Melayu kita. Sebab kalau kita azam ni bagi kita bagi niat baru tu. Orang Melayu kita faham azam ni dia berazam untuk meningkatkan gini. Berazam tu niat. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis, azam ni sudah terbit dalam bentuk perbuatan. Sebab tu dia bagi ke niat ni. Makna niat al-niyah al-qasd. Niat ni qasad. Saya ambil contoh untuk mudah faham. Seorang tu niat nak mencuri katakanlah. Kita ambil contoh hak benda tak boleh ataupun niat lagi Mekah. Lagi Mekahnya lama lagi. Sebab dia ni selepas dia daftar tubik nama dia nak pergi Mekah 103 tahun. Baru dia boleh pergi Mekah. Lepas tu dia tanya saya patutlah ke mana ustaz? Kata tunggu. Nyapanya umur tu. Menggolah ni baru umur 90 kan.
Maknanya 103 tahun lagi boleh pergi. Dia kata mati, mampu kerah. Dia kata, dia sebut tak apalah dia. Tapi dia tidak gitu kadang dia. Rezeki Tuhan ni kita tak tahu. Tak apalah. Baik. Orang yang nak pergi buat haji ni tak kira lah bila tempoh dia. Tapi dia buat dah tu. Pergi daftar, masuk pitih dia 1,300 ya tu dah. Lepas tu gapo dia hak kena buat persedia. Hak tu dia panggil azam. Dia tidak niat, tidak jadi niat tu. Maknanya dia boleh pahala dah tu. Sebab niat tadi dia buat itu azaz. Ada buku account, ada gotu gini, patu gak dia jaga dia kesihatan. Nak pergi jogging sebab kawan ni kata 5 km tu daripada Mina nak pergi tu. Selah jelas dia kata. Lama mana pengalaman kita pergi rebah tengah jalan, banyak kan kita jumpa ramai kita jumpa. Nah, sebab tu dia ada petugas-petugas serik ke tepi nak jual akad tu. Maknanya fizikal. Sebab tu ibadat haji ni termasuk mali dan badani. Makna tubuh kena sah. Dia buat tak lagi Mekah, boleh pahala dah tu. Berapa boleh pahala tu? Pada niat nak pergi Mekah bukan nak jogging. Sebab untuk sesuatu perbuatan yang dibuat untuk merealisasikan niat itu dikira azam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Quran hadis. Azam itu maksudnya niat dan disertai dengan perbuatan untuk menjayakan niat. Tu dia panggil azam. Hak tu memang boleh pahala. Hak tu tak ada khilaf tu. Ittifaq ulama boleh pahala. Tu kita kena ingat tu. Hak itulah maksudnya niat boleh pahala dah tu. Iyalah itu maksud dia. Tapi main niat saja. Buat dak. Niat lagi Mekah ada pitih. Kerja dak. Tak boleh niat tu tak boleh pahala niat lagu tu. Niat lagi Mekah tapi kerja, kumpul duit. Niat lagu tu tak boleh pahala. Tu dia panggil niat sudah disertai dengan fi'li. An-niyah muqtarinan bil fi'li. Tu kalau dalam kitab Jawi dak niat tapi sudah disertai dengan perbuatan. Dalam bahasa Arab dia panggil al-azmu. Al-azmu dia panggil. Begitulah. Yang kedua, wajib mengesahkan Allah dengan segala jenis ibadat. Okey, ni satu soalan kita nak tadabbur. Ni tadabbur dia punya subjek kita ni dah. Wajib mengesahkan Allah dengan segala jenis. Bagaimana cara diajar oleh Nabi untuk kita mengesahkan Allah? Bagaimana cara? Sebelum ni kita sebut acak kali menadah ni. Bagaimana proses mentauhidkan Allah? Bagaimana? Baca qul huwallah ke? Ataupun sebut ataupun ngaji dak. Hak kita belajar tu dia panggil teori. Tapi dari segi praktikalnya cuba kita tengok. Kita kena sedar. Kadang-kadang kita tidak sedar. Cuba perhati kenapa ada doa. Dengan saya tu ada kitab. Hak baru ni saya jumpa tu bagus. Dia rengkah gitu. 2 jilid. Rengkah 2 jilid. Sebab hak detail tu beberapa lebih banyak jilid lagi. Dia panggil fiqh doa. Dengan cetakkan baru comel lah. Dari bentuk PDF. Rupanya doa zikir ni hak kita baca ni itulah pendidikan untuk mentauhidkan Allah. Apa maksud? Kamu nak buat satu kena sebut nama Allah. Allah saja ke berapa? Maksud bila air sebut nama Tuhan lagi. Allahumma inni. Kan? Allahumma tu. Nak keluar pun kita juga. Paling tidak tuhur insya-Allah. Keluar. Nak masuk masjid. Allahumma ftahli. Nak keluar. Apa ni? Ada Allahumma inni. Semua kita buat ni ada doa. Dan doa tu semua sebut nama Allah SWT. Ada sebut nama Nabi? Tak ada. Maknanya pendidikan tauhid itu secara praktikal melalui doa dan zikir. Nak buat sesuatu sebut nama Tuhan. Paling tidak tak ingat bismillah. Nak akad kitab pun bismillah. Dalam hati. Nak minum bismillah. Nak pergi jalan. Semua baca bismillah. Tak ingat doa tu. Bismillah tu apa maksud? Aku buat dengan nama Allah. Makna kita nak latih diri kita. Ingat. Tauhid sama kita ni. Lagu mana pun. Tu orang panggil pendidikan tauhid secara praktikal. Sebab tu doa tu dia katakan kehidupan umat Islam. Doa tu dia katakan mukhul ibadah. Ni otot ibadat yang memperkuatkan. Seperti mana otot jadi kuat tubuh badan, agama kita kuat pun dengan otot. Otot dia apa? Doa. Doa tu. Itu Cuma saya nak tekankan di sini dalam konteks kita belajar tauhid, itulah latihan tauhid. Tauhid semua. Kalau tengok ayat Quran kan memang tauhid semua tu. Kalau kita tadabbur molek ayat tu. Semua tauhid. Sebab tu kalau kita perhatikan, ni cuba perhati molek dalam ni orang panggil fiqhul hadis lah. Nabi ni kalau dia kecek bab dunia, dia akan selit dengan akhirat. Nak isyarat pada dunia ni kita kena bijak guna dunia. Biar dunia yang kita guna ni dia menjadi kebaikan di hari akhirat kita. Tu cara Nabi ajar. Misalnya pagi tadi pun baru saya baca hadis Adabul Mufrad. Bila saat Nabi duk buat bangunan, duk bina, duk betul rumah dia lah, rumah dia adalah nak repair rumah.
Tiba-tiba ada dua sahabat pergi nak jumpa Nabi. Jadi bila kecek Nabi, dia pun tolong Nabi baiki rumah tu. Tolong Nabi repair rumah tu. Jadi hadis tu. Patah ada pula lain. Nabi sebut, iyalah kita nak baiki rumah tu, bangunan kena ingat bahawa kita akan mati sebelum bangunan ni rosak lagi. Nabi kata gitu. Nabi puji bagus. Nabi puji orang ada rumah luas ni, banyak kelebihan dia. Dia boleh menampung tetamu, menyenangkan pahala belaka tu Nabi kata. Sahabat Nabi buat rumah tinggi supaya duduk di atas. Makan turun bawah, lepas tu banyak duduk di atas ibadat supaya boleh dengar azan. Niat buat rumah supaya boleh dengar azan dia. Tu. Sebab tu kita perhatikan Nabi puji rumah, tapi kena ingat rumah ni mungkin dia lebih lama daripada kita. Kita mati, dia tak mati lagi. Jadi kena bersedia untuk mati biar lebih lah. Mana bila kita buat rumah ni, kita kena fikir lalu, aku nak jadikan rumah ni sebagai tempat ibadat. Maknanya Nabi sebut dunia, tapi dia akan kaitkan dengan akhirat. Itu cara Nabi. Pendekatan Nabi guna. Supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Tujuan saya sebut gitu, supaya kita nampak. Saya bimbang gini, takut orang kita ni, Allah payahlah kita nak terapkan tauhid dalam kehidupan. Takut timbul perasaan begitu. Padahalnya kita dah ajar doa bangun tidur, doa gini, doa semua tu proses mentauhidkan kehidupan. Tu kenapa hal tu? Baik. Yang ketiga, penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan serta kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wajib bersyukur dengan memenuhi 3 rukun syukur. Ini dia sebut 3 rukun syukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ni, saya terjemah makna kita menghargai Allah dengan perasaan kita, dengan hati kita. Saya pernah tanya, Maulana apa pernah sebut, dia kata kalimah menghargai. Kita menghargai Allah. Kita mengenang budi Allah. Tu makna syukur kalau kita nak terjemah dari bahasa Melayu kita. Dari mana terjemah itu? Hadis Nabi juga. Ingat cerita hadis seorang itu berjalan daripada pasir, dia dagang air, dia pun jumpa telaga, dia masuk, lepas tu naik, tengok ada anjing yang terjelai-jelai lidah. Ingat cerita tu kan? Lepas tu dia pun siarkannya. Kata aku tadi pun dagang gini juga. Timbul perasaan ihsan dalam hati. Dia pun turun mula telaga, dia ambil air guna sepatu, guna kasut dia buat naik. Ada setengah riwayat tu dia kekoh kasut dia ujung tu sebab dia nak panjat naik tu. Lepas tu ada dia beri minum kepada anjing. Cerita ni berlaku zaman Bani Israel. Maka dalam hadis tu Nabi kata, fasyakarallahu lahu faghafarahu wa adkhalahu jannah. Nabi kata hujung hadis tu, Allah menghargai perbuatan baik orang ni, faghafaralahu, lalu Allah ampunkan dosa dia, wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Hadis tu menunjukkan bahawa kalimah syakara ni boleh terima, Allah menghargai jasa baik dia tu. Boleh. Sebab itulah dalam hadis kata perkara makruf kita buat ni dia boleh menghapuskan dosa. Rupanya cerita tu sebab tu ulama kata, ulama sebut ni pemahaman ulama. Bagus ni. Dia kata doa ni bukan lidah saja kalau begitu. Doa ni bukan lidah saja. Setiap perbuatan baik yang kita buat tu juga jadi doa. Cuba tengok tadi. Tidakkah kita minta, kalau kita doa secara lisan, kita minta Allah ampunkan dosa kita, kita minta Allah masukkan dosa kita. Kalau tadi tak doa tu, dia buat baik, tiba-tiba boleh juga tu. Orang panggil pengampunan dosa, boleh juga masuk surga. Maknanya setiap perbuatan baik itu fi manzilatid du'a, semakna dengan doa. Kena faham molek tu. Orang kita ni kadang doa ni mesti duduk selalu mesti akad hang gitu. Kalau tidak orang tak panggil doa. Tu salah satu sahaja. Salah satu saja doa tu. Bersyukur dengan hati, iaitu mengaku bahawa semua nikmat yang diperolehi hak kita boleh hakikatnya berasal daripada Allah. Cuma nampak zahir ayah kita bagi, hak tu majazi. Nampak zahir je majikan kita bagi, nampak zahir je orang yang bui. Hakikatnya daripada Allah. Tu hakikat. Hak orang bui tu zahir, ataupun setengah ulama kata majazi sahaja. Yang bahagian B, bersyukur dengan lisan. Tadi bersyukur dengan lisan, tadi hati, iaitu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan nikmat kepadanya serta tidak mengingkari nikmat tersebut. Bila boleh nikmat, alhamdulillah, masya-Allah. Semua ni kerana kehendak Tuhan lah. Ni kita dapat ni. Kena kata begitu. Orang buat baik kita pun kata alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Boleh dua pahala, pahala bersyukur, pahala menghargai orang. Sebab Nabi dalam hadis Bukhari, dalam Adab Mufrad,
Nabi sebut molek tu, kita hargai orang tu biar dia tahu kita hargai. Nabi kata molek tu. Sebab tu Nabi sebut, antara Nabi sebut kan, terima kasihlah, saya sangat menghargai kebaikan awak. Biar dia dengar di telinga dia. Nabi suruh gitu. Sebelum tu Nabi suruh kata alhamdulillah dulu. Kita kembali kepada hakikat. Kebaikan kita dapat, kembali pada Allah. Tu hakikat. Lepas tu, orang yang menjadi sebab Allah beri rezeki melalui dia, kita puji dia, kita hargai dia. Tu orang panggil budi agama. Yang agama ajar kita. Baik. Kalau ni dengan lidah ni, dengan puji Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Allah, kita kata kalau dalam bahasa Melayu. Bersyukur dengan anggota badan, iaitu dengan menggunakan nikmat itu untuk taat pada rezeki kita yang kita dapat, dan kita guna untuk beli pakaian, beli kenderaan, sedekah, buat dari bentuk perbuatan. Kenapa 3 ni? Sebabnya mengikut ulama kita, misalnya Imam Syafi'i, antara yang biasa kalau kita baca kitab, biasanya ulama akan sebut, itulah hadis, itulah innamal a'mal binniyat kan, sesungguhnya sebenarnya setiap amal itu dikira dengan niat. Kalau buat tapi tidak melalui niat, tak boleh pahala. Seperti tidur, baca Quran, ngegah, tak boleh pahala tu. Bukan melalui niat pun. Langgar, mati, terpoleh pula tu dia tepuh tu. Bukan main-main. Tapi dia tak sengaja. Memang tak dosa, tidak dikira sebagai bunuh tu. Cuma kena bayar lah, tu bayar tu kerana atas rasa itlaf, dia telah merosakkan atas rasa itlaf. Tu kena bayar. Pasal lah, ditentukan oleh pihak kerajaan berapa kena bayar tu. Tak apalah tu. Cuma yang saya nak sebut di sininya, Imam Syafi'i dia kata, dalam agama Islam, bila sebut amalan ni, dia ada 3 bahagian. Dia panggil amal qalbi, hak lisan tadi. Niat-niat baik nak buat, tiba-tiba tak boleh buat kerana di luar kemampuan kita. Pada niat nak buat. Seperti yang kita contoh gini lah, mudah kita tu. Orang kaki masjid, mari masjid sama. Tiba-tiba tak boleh pergi masjid, mesti PKP. Boleh pahala dia tu. Tapi hak memang tak pergi masjid dah. Lepas tu dia kata Allah tak boleh nak pergi masjid PKP. Padahal sebelum ni boleh tak pergi. Orang-orang lagu ni saja dia rugi dia. Masa kajian tak benar pergi, memang tak boleh pahala pun dia. Muka sebelum ni, masa aku benar, tak gigi pun. Tapi orang biasa rugi sama dah. Tak boleh pergi tu kerana kerajaan kata ada gini-gini lah atas hari kerajaan. Dia boleh pahala. Dia boleh pahala. Apa tu? Kesan daripada istiqamah sebelum tu tu. Jadi boleh pahala. Baik. Jadi Imam Syafi'i kata had qalb. Yang keduanya lisan. Perbuatan lidah. Kenapa ulama kata kenapa Imam Syafi'i bezakan di antara lidah dengan perbuatan zahir? Padahal lidah ni zahir juga tak, sebab lidah ni ada dalam. Dia tidak zahir seperti zahir tangan, zahir mulut, zahir mata, tak. Zahir kaki, tak. Lidah tu duduk dalam. Jadi hak tu Imam Syafi'i buat pembahagian lain pula tu. Tu. Lepas tu yang ketiganya perbuatan zahir kita ni, kaki, tangan, mata, kita kata tak. Tu semua tu perbuatan zahir dia panggil. Zahir tu jawarih dia panggil. Dia panggil amal jawarihi. 3 tu lah maksudnya. Dia maksudkan di sini. Makna syukur dengan hati tadilah menghargai. Kita terima. Ya, lidah pula sebut alhamdulillah. Lepas tu kita buktikan sebagai syukur kita. Syukur boleh nikmat. Semakin kuat baca Quran. Bantu orang. Semakin kuat pergi masjid. Apa tu? Syukur. Yang kelima, antara mencari rezeki dan beribadat kepada Allah. Antara mencari rezeki dan beribadat kepada Allah. Tidak menafikan satu sama lain. Kerana di dalam Islam ada kebaikan agama dan duniawi. Setengah-setengah orang tu dah bekerja berat lah. Kadang turun pagi. Sekali dengan orang nak pergi sekolah turun. Klik kadang pukul 9. Dia sebut pada saya, dia kata, dah ada ni, saya biarlah saya sebut ni, bukan sebut semua, dia beberapa orang. Memang dia sapa di rumah pukul 8 lebih sama. Sebab tu dia kata dia kena berhenti sembahyang maghrib. Tubik tu dengan pakai hijab pergi sembahyang subuh dulu. Dia minta, Ustaz tak boleh ke buat kuliah lepas Isya? Saya lepas maghrib tak ada. Dia ni bila kita buat lepas Isya, tak pernah tak hadis-hadis sama. Ada beberapa seorang tu ahli bomba. Kerana dia bertugas malam tak boleh dia minta. Jadi hak ni dia tetap ni. Memang saya perhati, mungkin dia dalam blok kawasan rumah saya juga lah di perumahan tu. Memang dia klik pukul 8 lebih sama. Ada kita nak pergi masjid tu kali dengan dia, pakai kerja, dia singgah maya mana-mana. Orang lagu ni, maknanya kita kata opsung cari rezeki. Tu ibadat juga tu. Sebab tu dalam hadis Nabi orang semaya kedai boleh pahala Jumaat, tapi tak serupa dengan masjid. Masjid lebih ramai lagi. Mana boleh pahala? Hak duduk maya tu di tengah padang bawah pokok tu. 2 orang ya, seorang imam, seorang makmum. Tu pun Jumaat juga. Kira Jumaat boleh pahala juga.
Jangan kita kata, oh dia khija, maka pahala dia kurang lah nak banding orang boleh mari masjid. Tak boleh nak kata. Banyak ke duduk tengah pada sahabat, bila nak semaya pergi cari orang, nak cukup syarat untuk jadi makmum, nak jadi jemaah. Saya rasa pahala dia tu besar, nak banding kita besar dia lagi, tak tahu tu. Takut kita, takut duduk dalam situasi tu tak maya, tak tahu setengah-setengah orang. Tak, ramah dia ada sahabat saya cerita orang khija. Ni dia cerita. Sahabat saya dulu bila habis lepas main dia kerja Singapura. Dia orang susah lah. Tapi tubuh dia pusing kerja orang batu besar. Lebih kurang batu tu besar. Tubuh dia memang mesum lah. Dia kata mana? Dia kata nak dia tengok orang Islam, orang Melayu kita tak ada puasa. Tak apalah puasa tu. Dia kata muka musafir kan. 6 bulan duduk musafir tak puasa. Masalahnya maya budak juga dia tu. Dia sebut dia. Padahal musafir kena maya. Tak maya. Puasa tu memang dak. Supaya bapak daun saya dulu mati dah dia. Dia kata oh lepas nak cari orang puasa kerja Singapura. Sebab dia kata dia ikat perut ni. Sebab kalau ikat perut ni tahan sikit. Ikat perut. Pukul 2, pukul 3 ikat perut. Tak terngamuk nak buka puasa. Sebab dia kata kalau tak puasa sama dah dia kata mungkin 6 bulan. 5 bulan, 4 bulan memang. Tu cabar dia, ujian. Hak ni hak tak semaya, nak ayatnya berat. Gak cuba bayar ke. Masyarakat gini kerajaan kena fikir. Kerajaan tu kena fikir tu untuk rakyat dia. Hak ni ramai ni jenis ni. Kena fikir. Sebab tu saya nak bakar dia kata aku bimbel. Saya nak bakar dia kata aku bimbel takut jenis ni. Hak tidak berpendidikan. Tapi rakyat kita juga. Takut Tuhan tanya kita sebagai pemimpin hak ni. Tak apalah bawa kita mari air paksi semua ni. Maya tak tinggal. Cuma jajan sekali dengan subuh tu nak one hot tu nak. Tapi umumnya tak tinggal maya. Tak apalah. Orang lain kerja buat-buat. Siapa anak pun tak tengok tu kerja. Klik anak tidur tu. Dia ni. Siapa dia nak jaga? Patut dia ni dari segi pendidikan untuk dia ni lagu mana? Kan dia kena fikir. Dia tak ada dah nak mari masjid, maghrib dengan isya, kelas tak ada dah. Nak buat macam mana? Hak tu kena fikir. Dan hak itulah saya nak bakal kata menjadi kekuatan aku nak fikir hak marhain ni, golongan mustada'afin ini. Hak tu nak fikir. Apa ni? Kalau tidak dia tak akan dapat. Cuba bayangkan rakyat susah dah. Dia maknanya banyak kita kata hak zahir-zahir hak Nabi sebut tentang ibadat tak boleh nak buat. Tapi bila kita belajar dengan cara baik, rupanya cari rezeki itu juga adalah ibadat. Cari rezeki itu juga ibadat. Tuhan Maha tahu dia tak bagi masjid apa. Hak masalah hak boleh pergi masjid tak pergi ni masalah. Tu kena beringat. Baik. Begitu saya ambil soal lagi lah ni. Soal lagi panggil waktu tu tak. Tak apalah kita ambil ni. Saya ambil beberapa minit lagi. Mana pengurusi bagi ruai lagi tu apa habis ni. Okey, cuba tengok firman Allah lagi dalam ni dalil yang keberapa? Yang kelima di bawah tajuk ke-14 ni dalil yang kelima. Saya pun tak tanda nombor. Okey, yang kelima. Dalil Quran yang kelima di bawah istighatsah tu termasuk dalam bab syirik. Kalau istighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya satu lagi ayat yang ke-17 tadi kalau kita perhatikan dalil ni dalam kategori ulama. Dalil ayat 17 kita baca innal ladzina ya'buduna min dunihi la yamlikuna lakum ni secara logika, secara minda, secara akal. Cuba fikir secara logik. Berapa mudah sembah selain Allah tu? Sedangkan dia tak boleh beri rezeki pun. Berhala kamu ada depan kamu tu, mata dia ada setakat tu pun kamu tolong tebuk. Nak boleh ada mulut setara tu kamu tolong tebuk. Tiba-tiba kamu pergi sembah dia. Sebenarnya pupuk dia jawab ada, kalau kita belajar dari sejarah pupuk dia jawab ada riwayat. Dia kata kami tidak sembah batu, kami tahu tu batu. Tu kami bertawassul dengan dia. Sebab tu cuba perhati molek dia kata. Nama-nama berhala hak besar-besar ni, Suat tu, Manat, semua tu nama orang soleh zaman dulu. Cuma kami nak memperingati dia tidak dalam bentuk gambar tapi dalam bentuk patung. Sebab tu kita letak nama. Nama tu sebenarnya nama Ustaz. Sebab tu bila kita pergi depan dia, kita minta doa tu bertawassul dengan berhala tu. Berhala tu asalnya orang-orang soleh zaman dulu. Maknanya isu yang dikatakan syirik itu isu tawassul tu lah. Takkanlah Abu Jahal syirik, Abu Jahal semua batu kah kerja tu. Takkan bodoh tu. Konsep dia tu kita kena tahu. Tu konsep tawassul tu.
Itu Yusuf Qaradawi kata itulah tawassul yang dikatakan syirik kepada Allah. Perkara ini telah dipraktikkan zaman-zaman oleh pokok musyrikin Mekah. Hak tu yang di kubur bertawassul dengan orang soleh tu nampak kesamaan tu. Cuma hak ni ada patung, hak tu kubur. Tu yang beza dia. Jadi kena beringat tu, kena berhati-hati tu. Perkara tu ya. Saya dengar seorang ustaz dalam YouTube. Bagus juga YouTube ni kita boleh dengar macam-macam, tak perlu pergi jauh, duduk rumah ya. Dia kata mana? Malah sebutlah ustaz ni. Ustaz ni lah ni dia tinggal di ustaz. Okey, jawab A ataupun B. Ustaz ni. Ustaz tu lah. Tak tahulah ustaz mana tu. Cuma dia ni ustaz, kalau dia tanya soalan, jawab A ataupun B. Ya ataupun tidak. Dia ada ustaz jenis gitu. Ustaz 1-2. Ustaz ABC. Dia kata, ustaz ni saya tak itu ni ustaz mana. Tahulah, cuma gitu ya, lebih kurang gitu lah. Saya dengar, dia kata pergi ke kubur, bertawassul dengan kubur, itu sebab syar'i. Barak tu. Saya dengar dia tu, video tu. Sebab itu termasuk dah sebab syar'i. Sebab dia wali. Kita guna nama dia termasuk dah sebab syar'i. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh makbulkan doa kita sebab kita bertawassul dengan tu. Itu sebab syar'i. Seperti mana bertawassul dengan doa orang hidup. Dia ayat gitu. Tak kerasa tu. Tu jadi bila orang minta dalil ada ke sahabat buat gitu tu, payah katlah. Lepas tu duk bawa cerita-cerita Ibnu Abbas kata tu dalam konteks lain. Tu dalam konteks lain. Tu bahaya. Ni ustaz ni. Dia tanya tapi dia tak pernah jawab kecuali jawapan ni. Tu pelik ada juga jenis gitu ya. Padahalnya orang nak jawapan lain. Ini isu masyarakat, isu umat, isu agama. Tak perlu nak bersafsatah di situ. Sebab tu dulu ulama kita dalam debat dia ada satu istilah dia. Ni ilmu nazar dia panggil. Di Darul Qausaan dia ada sukatan ni, dia dari Qausaan ni dia ada satu buku, dia panggil buku Ad-Dawabitul Ma'rifah. Nama buku ni ditulis oleh Hasan Habannakah. Nama pelik dia. Hasan Habannakah ni hebat. Ini ulama usul, dia panggil ulama usul. Dia bincang tentang usul debat dalam agama. Islam tidak benar kita guna kaedah sufista'iyun. Dia panggil kaedah safsatah. Kaedah safsatah ni kaedah yang digunakan, dia berbentuk halah untuk menghalalkan cara. Ni perangai pokok falsafah. Benda ni tak betul. Tapi dia nak ejah jadi betul. Dia guna cara dia, mantik juga lah kiranya. Salah satu cabang ilmu falsafah. Misalnya dia kata, contoh saya nak ambil. Saya pergi Kedah, minainya. Dia tazkirah kita, dia tazkir ke dia panggil. Dia tafsir nyo ni manis lah tu. Dia kata kita ambil, kita jaga dia sebut kita putera minum. Tawa hebat. Saya pun kata ke dia, tawa ni. Allah dia kata nyo nak semanis pegula. Tu auta. Ni bapak sufista'iyun ni. Saya kata ada ke saya kata sepegula? Dia kata memang buah manis gitu. Ya dia kata. Ni bawa satu-satu lah ni. Dia tak terima tu. Dah tahu lah. Hisham Kabani tu lah orang yang bawa Naqsyabandi zaman dah ni. Pala nombor 1 dia ni. Website dia lah tu. Orang dia bawa. Kita pun nak tahu tentang Naqsyabandi melalui dia. Muka itu mati dah. Makna kalau tak percaya pada rujukan dia, tak ada Naqsyabandi hakikatnya. Dia akan jadi gitu kesan dia. Tapi kadang-kadang orang ni gitu. Dia nak menimbulkan keraguan yang munasabah tu no. Akhir sekali dia guna kaedah tu. Orang dalam agama, orang tidak nak gitu. Orang nak hakikat sebenar, orang nak sesatnya hak mana? Manusia jadi sesat kerana ikut rujukan mana? Orang nak tahu waktu, masyarakat nak tahu. Agama Islam ni jelas. Agama Islam ni jelas. Sebab tu ulama kita dia buat usul, sebab tu Maulana buat usul 100 usul tu kena baca, kena hadam molek tu. Usul. Antara usulnya apa dia? Nabi tak mungkin beritahu agama ni kepada orang tertentu dan perkara tu kekal sampai bila-bila. Jadi sahabat lain pun tak tahu. Tak ada gitu dalam agama. Sehingga ada sahabat kalau Nabi jalan dengan dia, Nabi sebut sesuatu, dia cepat-cepat beritahu pada orang lain. Padahal Nabi sebut pada dia seorang. Takut jadi syaitan bisu tu. Tiba-tiba ada satu aliran, satu mazhab besar bersifat dunia, satu tarikat melalui Sayyidina Bakar saja. Nabi tak ui kat orang lain. Tak mungkin agama lagu tu. Lepas tu putus lah tu. Tengok ili cara dia sama. Saya kejut dengar. Dia sama guna Nabi Khadir. Memang putus. Cuma Nabi Khadir je sambung. Muka Nabi Khadir tak mati.
Jadi mana litah beratus tahun. Sebab apa? Sebab sama di Nabi Khadir. Allah, lagu tu sana. Kalau orang ngaji hadis ke suka selok tu. Oh, gagal apa esok tu kalau lagu tu. Oh, kalau lagu tu gagal semua orang boleh dakwa. Awak kata putus anak tu dak, memang kita dapati Khadir sambung. Jadi lagu mana? Oh, satu sistem agama, sistem ilmu agama. Tak boleh. Sebab tu ramai ulama kata kalau betul Khadir tu aduk lagi, mesti dia pergi jumpa Nabi. Tak ada satu riwayat pun dia pergi jumpa Nabi. Besar tu dalil tu. Sombong kalau gitu tu. Lepas tu Khadir ni dia kena ikut syariat Nabi Muhammad dia. Banyak perkara tu ulama kata, hak tu berat sekali. Apa tak pergi jumpa? Nabi pergi berapa kali pergi? Sahabat pun tak jumpa Khadir. Sahabat tiba-tiba mari dengan perempuan ni. Tak nak sabar tu lah. Sebab tu Imam Bukhari mati dah Khadir ni. Tak ada apa. Baik, biarlah hadis-hadis. Biarlah saya nak sebut sikit. Sebab ni bab sesat juga ni. Nak berjelas. Sebab takut tak jelas. Sebab ada orang tanya di atas mesej saya. Saya nak sebut biar jelas. Isu Khadir, isu Yaqazah ni memang khilaf ulama. Biarlah kita terima khilaf. Baik, ulama orang kata Khadir hidup ni, dia tak ada maksud tersirat. Dia nak ayatnya Khadir hidup. Kata dia. Tapi pokok sesat ni dia kata Khadir hidup, dia nak sesuatu di sebalik tu. Tak dia nak sambung hadis hak putus jadi mutasir. Nak ayatnya jumpa Khadir, lepas tu Khadir ayat gini-gini, gapo-gapo semua Khadir. Banyak perkara. Dia ada maksud lain. Tu yang disebut oleh Salman, dia ada step dia selepas tu. Kan tak? Yaqazah, memang ulama kata ada, boleh. Tak ada kemungkinan. Mana boleh jumpa Nabi? Jumpa Nabi. Lihat Nabi dalam keadaan sedar. Lihat Nabi. Dia tak kata Nabi mari jumpa. Dia tak kata pergi jumpa Nabi. Dia tak cerita Nabi bercakap. Dia tak cerita Nabi menyampaikan maklumat. Dia tak cerita Nabi ajar satu kiraat. Tak ada ulama kata begitu. Cuma sekadar jumpa. Tapi pokok sesat ni penting bagi dia Yaqazah. Dia ada sesuatu di sebalik yang dia kehendaki. Asas ajaran dia duduk pada Yaqazah tu. Yaqazah jumpa Nabi. Buat dengan satu program besar. Nak mengijazahkan satu kiriat. Saya terima sendiri dengan Nabi secara Yaqazatan. Nabi mari jumpa saya. Ada Imam Nawawi kata gitu. Tak ada. Sekadar Yaqazah, ada ulama kata. Iyalah kalau nak terima khilaf pun terimalah. Tetapi hak tu pun ulama kata kalau terima dia ada kesan buruk dia. Orang boleh guna macam-macam untuk memperandakan sistem penukilan maklumat dalam agama. Sebab tu setengah ulama kata, ya betul khilaf, tapi kalau terima kesan dia apa? Kita ni jangan tengok riwayat saja, jangan tengok kenyataan, tengok kesan dia tu. Jadi lagu mana? Zaman-zaman law ni misalnya kalau terima hak tu jadi lagu mana? Tak buruk. Tu bahaya tu. Kita kena tengok juga, jangan tengok. Sebab itulah ni saya nak sebut. Bagus ni Imam Syaukani sebut. Dia kata setengah orang bila dia tengok hukum haram, hanya dia tengok pada hukum. Misalnya ada khilaf. Contoh kita bicara dengan saya kan, Nabi larang gambar, letak gambar. Nabi larang solat di kubur, solat atas kubur, solat menghadap kubur. Menghadap kubur pun Nabi tak benar. Solat di kubur pun Nabi tak benar. Cuma hak Nabi buatnya hanya solat jenazah saja. Baik. Imam Syaukani kata betul lah khilaf. Ada Imam Syafi'i pun khilaf. Dia kata kalau mayat kubur ni tak apa kalau terbukti bersih. Tidak kubur yang nabrus, kubur yang dibongkar. Tak ada saki-baki tulang tu najis tu. Tu Imam Syafi'i. Maknanya kalau kita mayat, misalnya tanah kubur luah, hanya digunakan 1/3 saja. Mana 2/3 masih tak guna. Boleh mayat situ. Ada ulama kata gitu. Tak apalah tu. Imam Syafi'i kata hak tu kita tinggalkan. Cuma saya nak sebutnya begini. Kita kena lihat bila Nabi larang, dia bukan Nabi nak menyatakan hukum haram saja. Bukan Nabi nak menyatakan larangan. Nabi nak menyatakan perbuatan itu ada risiko dia. Tu kemah tu. Yang kita baca pun, kata bagus ni Imam Syafi'i sebut ni. Kita kena tengok juga dari sudut tu. Jangan tengok tak apa sebab khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tak. Awak tengok asanah tu larang. Naha Rasulullah larang. Pada larang tu kita tak tepi dulu hukum. Apa larang tu? Al-manhiyu anhu lahu fasadun, kata Imam Syafi'i. Bila Nabi larang, perbuatan itu ada risiko tu. Mungkin tak berlaku pada kita, tak berlaku pada generasi ni, tapi berlaku pada generasi yang lain. Makna kena ambil perhatian juga kepada benda yang dilarang. Bukan jangan tengok hukum saja. Cuba tengok Syaukani. Patutlah orang ambil pendapat dia apa kemah cara dia tu kan. Cuba fikir molek. Betul lah kita kata Yaqazah, tapi kalau kita benar ke, kita terima, kita tak bincang dari segi risiko dia, jadi spoiler ni. Kena fikir pada risiko dia tu. Hukum tu tak tepilah, dah khilaf tak. Kesan dia tu apa?
Imam Syaukani dia tekal tu. Oh bagus tu. Kita kena mikir tu. Jadi gitulah hadir-hadir. Jadi rasa kita berhenti setakat itulah dulu. Kita ada berhenti setakat dulu, suruh pada pengusi baliklah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua.